Assalamualaikum. Jom masuk kelas. Assalamualaikum dan salam mesra. Hari ini video PDBC dari saluran bahasa Melayuku ialah sekilas untuk menguasai karangan STPM atau dikenali sebagai esei tidak berformat. Kita mulakan bahagian pengenalan, iaitu soalan esei tidak berformat dalam soalan bahagian C, kertas peperiksaan bertulis STPM semester 1. Pelajar perlu menjawab satu daripada 3 soalan esei yang dikemukakan. Esei hendaklah ditulis antara 600 sehingga 650 patah perkataan dan markah yang diperuntukkan ialah 50 markah. Sini ini boleh dikatakan sebagai lubuk mendapat markah tinggi. Untuk menghasilkan karangan yang berkualiti, pelajar perlu memfokuskan isi, bahasa dan aspek lain. Isi menepati kehendak soalan dan dihuraikan dengan betul dan jelas serta memperlihatkan pertautan idea. Manakala bahasa, pelajar perlu mematuhi tata bahasa Melayu khususnya dalam bidang morfologi dan sintaksis. Aspek lain pula, pelajar menggunakan penanda wacana yang sesuai, ejaan dan tanda baca yang betul, perenggan yang sesuai dan menepati format yang betul. Secara umumnya, fokus soalan karangan yang berbentuk fakta atau pendapat berkisar pada 3 perkara penting, iaitu faktor, kesan dan langkah. Contoh faktor, contoh soalannya ialah jelaskan faktor, huraikan punca, atau pada pandangan anda, mengapakah pencemaran? Terbentuk soalan lain lagi, sejauh manakah sikap pihak yang tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan pencemaran sungai? Soalan faktor juga, bersetujukah anda dengan pendapat yang menyatakan bahawa pencemaran sungai berpunca daripada sikap pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab? Jelas, kata kunci di sana ialah faktor, punca, mengapa, sejauh manakah. Itu semua ialah merujuk kepada soalan faktor. Seterusnya, kita berfokus kepada soalan kesan. Kesan terbahagi kepada 3. Yang pertama, kesan buruk, iaitu isi tentang kesan buruk dan negatif sahaja. Untuk soalan ini, contohnya ialah huraikan kesan pencemaran sungai kepada masyarakat dan negara, atau jelaskan akibat pencemaran sungai kepada masyarakat dan negara. Jadi pelajar hanya memberikan kesan pencemaran negatif atau yang buruk sahaja. Seterusnya soalan berkisar kesan baik dan buruk. Contoh soalan tu, huraikan pendapat anda tentang kesan kemajuan perindustrian di negara ini. 2. Jelaskan kesan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja. Itu soalan lama, STPM yang lama kan? Sepatutnya kalau sekarang ni telefon pintar. Seterusnya, soalan yang berfokus kesan baik sahaja. Contohnya soalan tu, jelaskan faedah perkembangan sektor pertanian kepada masyarakat dan negara. 2. Huraikan kebaikan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Atau soalannya, mengapakah orang ramai digalakkan
agar melibatkan diri dalam aktiviti bersukan. Semua kesan baik sahaja. Fokus seterusnya ialah soalan langkah. Contoh soalan, huraikan langkah yang wajar dijalankan untuk menangani pencemaran sungai. Selain langkah, kata kunci yang boleh kita jumpa ialah usaha. Jelaskan usaha yang dapat dijalankan untuk mengatasi pencemaran sungai atau kemukakan cadangan. Cadangan pun sinonim dengan kata langkah. Seterusnya, soalan juga berbentuk bagaimanakah pencemaran sungai dapat diatasi. Semua berfokus kepada langkah. Okey, langkah seterusnya, apakah langkah pertama untuk memulakan PDPC? Jadi, guru telah mengadakan ujian menulis karangan 1 jam 20 minit kepada pelajar BK3. Jadi, hasil dapatan guru mendapati terdapat kelebihan dan kelemahan pelajar BK3 setelah menjalani ujian penulisan esei tersebut. Kelebihannya, pelajar masih dapat mengurai sekurang-kurangnya 5 perenggan dan pelajar ini sebenarnya mempunyai idea dan pengetahuan sedia ada yang baik. Jom kita lihat kelemahan pula. Pelajar tidak dapat menjelaskan konsep berdasarkan tema dan kehendak soalan. Ada juga pelajar mencampurkan 2 isi dalam 1 perenggan dan pelajar masih dipengaruhi cara menulis karangan peringkat SPM. Baiklah, sabar menanti video kedua.